Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita nak sambung balik kitab bantahan kepada Habib Munzir dah. Habib Munzir ni terkenal di Indonesia lah. Yang meninggal muda 40 dah. Lepas kubur dia tu lah comel lah dok. Ya, hanya lepas tu ada gambar dia. Tak apalah cerita dia lah. Jadi sekarang ni kita nak bincang ke-10, poin ke-10 lah. Tidak seorang Muslim pun yang ragu bahawasanya Nabi SAW sekarang hidup di alam barzakh. Jadi semua orang yang mengaku Islam, bukan Islam apa, dia tahu bahawa kalau hidup, kalau percaya lah, biasanya orang Islam lah. Dia percaya bahawa Nabi ni hidup, bukan hidup alam dunia, tapi alam barzakh. Dengan kehidupan yang lebih baik, bahkan lebih baik dari kehidupan para syahadat di alam barzakh. Para syahadat, orang mati syahid pun dalam Quran ada sebut macam dia hidup lebih baiklah nah. Nabi jauh lebih baik dah, sebab Nabi lebih tinggi daripada orang mati syahid, syahadat. Akan tapi tentu kita tidak boleh menyatakan bahawa kehidupan alam barzakh sama dengan kehidupan di dunia dengan alasan-alasan berikut. Walaupun hidup alam barzakh hidup, tapi hidup dia tidak sama dengan hidup dunia lah. Alasannya berikutlah. Ke-9 poin sebelumnya menunjukkan akan adanya perbezaan antara orang yang hidup dan orang mati. Yang hidup di alam barzakh ni tak serupa dengan orang alam dunia dah. Dia kena ada satu cara tertentu dah. Bukan kita buat mikir otak kita dah. Alam barzakh ni ada dinding dah. Jadi kita tak boleh nak. Dia lebih ghaib, lebih halus, lebih ghaib berbanding dengan alam jin sekalipun dah. Jin pun tak tahu alam roh, alam barzakh ni. Dunia dia lagi halus lah. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya hakikat kehidupan alam barzakh. Sebaliknya kita sangat tahu bagaimana kehidupan dunia. Kita tahu ni hidup dunia ni, hidup barzakh ni lain dah. Kerana bagaimana boleh kita mengkiaskan, menyamakan antara kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh, antara sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya yang sebenar dengan sesuatu yang kita tahu hakikatnya. Tak sama dah. Ini masalah sama lah tak. Jenis mikir belajar ilmu kalam ke apa kau nak sama dah. Sekali jadi tanzih. Akidah tanzih nak suci Allah. Kerana telajak mikir, telajak diti cara mikir dia. Masa ni Allah buat kau, tepat ni Allah buat kau dah. Dan sekali takut-takut wujud bila makan dah. Itulah ceritanya sebenarnya benda tu tak dicek dulu dah. Benda tu zaman Nabi pun Nabi tak bincang dah. Kalau benda tu penting sangat mesti Nabi royak. Takut jadi musyabbihah majassimah, Nabi tak royak dah. Benda-benda tu penting kan. Meskipun Nabi SAW hidup di alam barzakh ni, kehidupan alam kubur barzakh ni, akan tapi hal ini tidak melazimkan Nabi SAW mengetahui apa yang terjadi di dunia. Apalagi sampai memenuhi keperluan orang-orang yang beristighasah, minta dalam keadaan terdesak lah kepada beliau. Tak tahulah, Nabi tak tahu apa berlaku di dunia ni. Nak layar ke lagi tak tahu dah. Sebagai bukti Rasulullah SAW pernah bersabda. Nabi kata wa innahu yuja'u bi rijalin min ummati fayu'khazu bihim dhata shimali fa aqulu ya rabbi ashabi fa yuqala innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa aqulu kama qala al-'abdu as-salih wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid. Sungguhnya aku didatangkan beberapa orang dari umatku. Lalu mereka dibawa ke arah kiri. Jadi mereka daripada arah kiri. Maka aku berkata, wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku. Maka dikatakan, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelahmu. Maka aku berkata, sebagaimana perkataan hamba yang soleh. Siapa dia hamba soleh ni? Nabi Isa AS. Nabi Isa jawab pada Quran sebut, wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid. Ayat Quran ni.
Jadi, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 117. Hadis Rabi Bukhari nombor 4652 dan 4740. Para pembaca budiman, lihatlah dua Nabi yang sangat mulia ini, Nabi Muhammad dan Nabi Isa AS. Yang keduanya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya setelah mereka berdua diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Isa ni, Nabi lah serupa Nabi Muhammad. Pakat lah lebih sikit Nabi ni kan. Dia Khatamul Anbiya, Nabi nombor 1. Cuma dia ni tetap level Nabi lah, Nabi Isa dah. Nabi Isa pun tak tahu mak dia menuhankan dia ke apa dah. Dah jadi tak tahu. Hak ceritanya tak tahu dah. Apabila mereka wafat. Jika kedua Nabi ini saja tidak tahu, apalagi hanya sekadar para wali yang jauh kedudukannya di bawah para Nabi. Jadi Nabi ni tak tahu apa berlaku pada umat dia. Nabi sendiri pun dekat Mekah ni tak tahu dah. Sampai kepada masyarakat. Dia kata, tu sahabat aku dah. Masuk Islam sekali. Mungkin saya munafik lah, bukan sahabat besar ni lah. Jadi, Nabi sendiri tak tahu. Di pada masyarakat dah. Pun tak tahu. Jadi lah ni lagi lah tak tahu dah. Dah gitu nak cerita lah. Yang keempat dah, pernyataan Habib Muzi. Kerana bila seorang mengatakan ada perbezaan dalam kehidupan dan kematian atas manfaat dan mudarat, maka justru dirisaukan ia dalam kemusyrikan nyata. Kerana seluruh manfaat dan mudarat berasal dari Allah Taala. Ia beli ayat ni dah. Baca ada gagal 2-3 hari ni lah. Ustaz engku dah. Pokok dia. Orang boleh minta dengan pokok dia. Mula dia kata tak apa, lepas tu dia kata bodoh pula dah. Cuma ni yang pentingnya ada manfaat dan mudarat. Pokok ada manfaat dah. Ini kata gitu lah. Jadi tak ada beza. Mati ke hidup ke, pokok ke apa, tak ada manfaat mudarat dia serupa dah. Semua dengan izin Allah lah. Jadi kalau kata tak sama, orang ni kata lain, tak boleh minta masa mati, tak boleh masa hidup boleh, dah. Maka dia kata syirik yang nyata dah. Kerana manfaat mudarat tu berasal dari Allah Taala. Sama lah bagi dia minta dengan kubur, dengan tok wali, dengan berhala ke apa pun sama saja nak minta dengan benda hidup dah. Kena yakin, hanya kena yakin berasal dari Allah. Nah, hakikat sebenarnya Allah buat dah. Sehingga Habib Muzir berkesimpulan bolehnya beristighasah minta tolong perkara dalam kesulitan itu kepada mayat, kepada si mati, dengan meyakini bahawa mayat ni tak wali ni hanyalah sekadar sebab, akan tapi datangnya kemanfaatan dan tertolaknya mudarat semuanya berasal dari Allah juga dah. Itu hujah mereka dah. Dia beli kau tu lah. Minta tak wali, minta nanya Hussein, madak ya Hussein ke apa pun. Inilah hujah dia dah. Sagahan. Para pembaca yang beriman, itulah hakikat kesyirikan kaum musyrikin Arab dahulu. Mereka pun tak kala meminta kepada sesembahan-sesembahan. Mereka dari kalangan orang saleh. Mereka tidak meyakini bahawasanya sesembahan mereka ikut mengatur alam semesta. Mereka tak yakin paling berkuasanya Allah jugalah. Semuanya Tuhan ni, Tuhan kecil ni ada tasarruf diberikan mandat ketuhanan sikit lah. Dengan izin Allah. Justru mereka mengakui bahawasanya yang mengatur alam semesta hanyalah Allah sahaja. Yang sebenarnya paling berkuasanya super powernya Allah. Adapun sesembahan mereka hanyalah sebab, adapun hakikat hanyalah dari Allah semata-mata. Sebab saja tak wali ke apa ni, berhala ke apa, dewa-dewa ke apa ni sebab. Akibatnya dari Allah juga lah. Silakan lihat kembali dah. Arti kemal. Yang kelima dah, pernyataan Habib Muzir pada hakikatnya memanggil nama seorang untuk meminta pertolongannya adalah hal yang diperbolehkan selama mana ia seorang Muslim, mukmin soleh dan diyakini mempunyai manzilah, mempunyai kedudukan yang tinggilah di sisi Allah Taala, tak pula terikat ia masih hidup atau telah wafat. Yang agak serupa je. Jumpa doktor masih hidup, jumpa doktor masa mati, sebab sama lah dah. Asal dia Muslim, mukmin soleh. Dalam pernyataan ini, Habib Muzir mempersyaratkan bahawa mayat si mati yang boleh diistighasahi, diminta tolong ketika darurat, ketika terdesak ke apa, adalah mayat si mati seorang mukmin yang soleh, yang diyakini mempunyai kedudukan di sisi Allah. Yakin mana? Tahulah dah. Tak pula terikat yang masih hidup atau telah wafat.
Sanggahan. Sebelum menyanggah pernyataan ini, saya mengajak Habib Munzir untuk berfikir tentang berikut ini. Jika kita memiliki tetangga seorang polis Muslim, akan tapi tukang korupsi, boleh. Tapi dia ni rasuah. Rasuah jawatan kau, pakak kau, menteri juga rasuah. Lalu dihadapkan rumah kita, dimasuki perampok yang ingin mencederai kita. Ada orang peropok nak timbuk kita dan nak pukul kita. Lantas kita pun beristighosah kepada polis tersebut sambil memanggil namanya. Minta tolonglah. Namanya minta pertolongan agar boleh menangkap sang perompak. Tentu Habib Munzir membolehkan ini. Kerana sang polis koruptor tu, polis yang rasuah, makin rasuah kuatnya, tersebut masih hidup lagi dan memiliki senjata sehingga mampu untuk menolong. Sekarang saya ingin bertanya kepada Habib Munzir, kalau polis tukang korupsi ini telah meninggal dunia, kemudian dia kubur, kemudian dikuburkan, maksudnya kubur lah. Maka jika rumah kita dirompak oleh perompak untuk yang kedua kali, maka apakah kita boleh beristighosah minta tolonglah kepada mayat roh polis perasuah tersebut? Tentunya Habib Munzir akan menjawab tidak boleh, kerana beliau mempersyaratkan bahawa yang boleh diistighosah hanyalah seorang Muslim yang soleh. Jadi dia kini memiliki manzilah di sisi Allah. Mukmin yang soleh, Muslim yang soleh. Kalau jenis polis makin rasuah ni, tak boleh minta tolong, dia mati. Maka saya bertanya lagi kepada Habib Munzir, bukankah Habib Munzir melarang membezakan antara kehidupan dan kematian? Jika sang polis boleh untuk diistighosahi, minta tolong ketika terdesak ni, tak kali hidup, lantas kenapa tidak boleh jika telah wafat? Apa beza soleh ni tak soleh ni? Lantas bagaimana jika kesnya ternyata sang polis adalah seorang kafir? Bukankah tak kala ia masih hidup, kita boleh meminta pertolongan padanya untuk menangkap sang perompak? Jawapannya tentu boleh, dengan kesepakatan seluruh orang berakal. Walaupun ia kafir, polis tu kafir, Cina ke apa dah. Itu Islam lah. Kita boleh minta tolong. Boleh tolong saya, ada perompak ni, boleh lah. Lantas jika sang polis kafir tersebut telah meninggal dunia, apakah masih boleh bagi kita untuk beristighosah, untuk minta tolong jika kita terdesak ni kepadanya? Tak kalau rumah kita kemasukan perompak, boleh lah. Ini mati dah ni, polis kafir lah. Tentu Habib Munzir tidak membolehkannya, kerana orang kafir tidak memiliki manzilah di sisi Allah. Kafir, kain tolugano dia ni kafir ni. Hal ini berarti Habib Munzir membezakan antara kehidupan dan kematian. Dia telah beza dah. Tadi dia kata dah, siapa yang bezakan hidup mati, dia syirik dah. Jadi Habib Munzir kata, soleh dah, dia boleh dah. Kalau polis jahat, polis perasuah, polis kafir tak boleh tolong. Jadi syirik dah Habib Munzir ni, kerana beza antara hidup dan mati dah. Dengan demikian Habib Munzir telah membatalkan apa yang ditetapkan. Jadi dia berlawan dah, soal bercanggah. Dia kata dia sendiri syirik. Adapun sanggahan terhadap pernyataan Habib Munzir ini, maka kita katakan bahawasanya persyaratan yang dipasang oleh Habib Munzir, bahawasanya yang boleh ditujukan istighosah dan permintaan hanyalah orang-orang soleh. Maka inilah juga persyaratan yang dipasang oleh sebahagian kaum musyrikin Arab. Mereka juga berdoa dan meminta kepada orang soleh. Jadi orang musyrikin Arab pun gitu juga. Lata, Uzza dah. Orang juruh lah. Kau tak wali zaman dulu dah. Orang juruh. Bimakai kau orang susah ke apa. Lata, Uzza ke apa. Jadi orang-orang soleh. Begitu juga kaum Nabi Nuh dah. Yaruz ke apa tu, berhala-berhala kaum Nabi Nuh dulu pun adalah orang soleh dah. Kena Nabi Nuh kena kaum Nabi Hud dah. Jadi orang soleh dah. Kerana kita dapati bahawasanya kaum musyrikin Arab yang diperangi oleh Nabi SAW juga berdoa dan meminta pertolongan pada orang soleh. Jadi orang kafir dulu pun musyrikin tak sembah orang jahat dah. Berhala-berhala tu orang soleh. Apa Cina you buat Datuk Kong dah. Cina hak Hindu Buddha tu dah. You buat Datuk Kong yang sembah orang Melayu dah. Pakai tengkolok ke apa dah. Kerana dikata orang terbaik. Datuk Kong tu orang baik, orang juruh, pemimpin lagi, orang juruh lagi dah. Hal ini ditunjukkan oleh perkara-perkara berikut ini. Pertama, di antara sesembahan-sembahan kaum musyrikin adalah orang-orang soleh, bahkan para nabi. Jadi orang musyrikin tak sembah orang jahat ni, sembah orang baik. Kerana dia anggap orang ni telah
sampai kepada martabat ketuhanan dah. Dah mandat, boleh terima mandat ketuhanan kan baik sangat, rapat dengan Tuhan. Boleh jadi Tuhan kecil, tak perlu minta dengan Tuhan besar. Gitulah ceritanya. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang yang mereka doa itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Surah Isra ayat 7. Ibn Jarir At-Tabari menyebutkan bahwasanya orang-orang yang kaum musyrikin berdoa kepada mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, bahkan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja para ahli tafsir memiliki beberapa pendapat tentang siapakah mereka tersebut yang kaum musyrikin berdoa kepada mereka. Siapa dia? Orang kafir dulu untuk doa berhala gapo gitu. Ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan bahawa mereka adalah para jin yang masuk Islam. Jin masuk Islam dah. Nak sembah kau orang musyrikin. Ada yang berpendapat bahasanya mereka adalah para malaikat. Dan pendapat ketiga mengatakan bahasanya mereka adalah Uzair, Nabi Isa dan ibunya Maryam. Dan pendapat dipilih oleh Tabari adalah mereka adalah para jin yang masuk Islam dan atau para malaikat. Lihat tafsir Tabari ke-14 maksud ayat 7 hingga 32. Adapun Ibn Abbas dan Mujahid, mereka mentafsirkan bahawa orang yang kaum musyrikin berdoa kepadanya adalah Isa AS, ibunya Maryam, dan Uzair sebagai berikut. Itu Ibn Abbas dan Mujahid kata. Boleh baca ni. Fabtadi'u ibadatul awsan min zalikal waqti wa bihadzal ma'na fassara ma ja'a fi sahihain min hadis Aisyah anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah zakarta kanisatun ra'aynaha bi ardil Habasyah tusamma Mariyah fiha tusawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أولئك كانوا إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Dari Ibn Abbas dia berkata Isa ibunya dan Uzair. Kata pendapat Ibn Abbas lah. Kata Tuhan tu. Dia sembah tu Nabi Isa. Dari Mujahid berkata Isa bin Maryam, Uzair dan malaikat. Ni mengikut Mujahid pula. Rujuk tafsir Tabari juzuk ke-14 muka surat 31. Jadi beristighasah, meminta pertolongan ketika terdesak ni kepada mayat orang saleh. Ternyata juga dilakukan oleh kaum musyrikin Arab, di mana mereka berdoa kepada orang saleh, jin saleh dan malaikat. Kedua, di antara sembahan kaum musyrikin Arab adalah patung-patung. Yang merupakan simbol dari orang soleh. Jadi patung-patung tu replika lah. Macam capa lah dia. Replika bagi orang soleh. Dan salib tu replika bagi Nabi Isa. Ataupun patung teguh lah. Patung teguh. Seperti patung-patung orang-orang soleh yang ada pada zaman Nabi Nuh. Yang kemudian disembah oleh kaum Quraisy. Kemudian juga patung Lata yang juga merupakan patung orang soleh juga. Lata apa orang soleh. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف وعند سبأ وإما يعوق فكانت لهمدان وأما نصر فكانت لحميرة لآل ذي الكلع أسماء رجال صالح من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. Jadi apa ni? Siapa dia kata ni? Ibn Abbas. Ada ayat Ibn Abbas kata ni. Dia kata patung-patung yang tadinya berada di kaum Nabi Nuh berpindah di kaum Nabi Arab ni.
Adapun buat menjadi sembahan-sembahan kabilah Kalb di Daumatul Jandal, dan adapun Suwa' berada di kabilah Huzail. Adapun Yaghuth di kabilah Murad, kemudian berpindah di kabilah Ghutaif di Jauf di Sabah. Adapun Ya'uq berada di kabilah Hamdan. Adapun Nasr maka di kalangan kabilah Himyar di suku Zulkila. Mereka adalah nama-nama orang-orang yang soleh dari kaum Nuh. Tak kala mereka wafat, maka syaitan membisikkan pada kaum Nuh untuk membangunkan patung-patung di tempat-tempat yang biasanya mereka bermajlis. Dan agar patung-patung tersebut diberi nama sesuai dengan nama-nama mereka, maka kaum Nuh melakukan bisikan syaitan tersebut. Dan patung-patung tersebut belum dah disembah lagi pada waktu itu. Hingga tak kala kaum yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia, dan ilmu telah dilupakan, maka disembahlah patung-patung tersebut. Sahih Bukhari nombor 4924. Ibn Hajar berkata, wa haddatsana Ibn Humaid qala haddatsana sana tahaddatsana an Imran an Sufyan an Mansur an Mujahid Allat qala kana yalutus as-sawiq lahum famata fa'akafu ala qabrihi fa'abaduhu. Dan kisah orang soleh merupakan awal peribadatan kaum Nabi Nuh terhadap patung-patung ini. Kemudian mereka diikuti oleh orang setelah mereka atas peribadatan tersebut. Pakai ikut Fathul Bari juzuk ke-8 muka 69. Demikian juga Lata yang merupakan patung seorang yang soleh, yang dahulunya suka bersedekah makanan untuk para jemaah haji. Jadi orang kuat derma dia. Sedekah pada sedekah makanan pada jemaah haji. Imam Bukhari meriwayatkan an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qalihi Allat wal Uzza kana Allat rajulun yaluttu sawiqal haji. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Allat Uzza, ia berkata, Allat dulu adalah seorang yang membuat adunan makanan haji. Hadis Bukhari nombor 4897. Makan ni kau haji. Banyak khidmat je pada orang buat haji dah. Imam Tabari juga meriwayatkan dalam tafsir. Qala al-Baidawi, lamma kanu yasjuduna li quburi anbiya'ihim ta'ziman laha naha ummatihi an misla fa'lihim amma min ittikhadhi masjidan bijiwari salih aw salla fi maqbaratihi istizharan biruhihi aw wusulu atharun min ibadatihi ilahi la lita'zimihi fala haraj ala tara anna bani Ismail bil hatim wa dhalika al mahall afdalu salah fihi wan nahyu 'ani salah bil qibrah mahad bil manbusyah ngananya. Berkata, jadi dari Mujahid, ia berkata, Allata dahulu membuat adunan makanan bagi mereka. Lalu ia pun meninggal, maka mereka pun iktikaf diam dalam waktu yang lama di perkuburannya, maka mereka pun menyembahnya. Tafsir Tabari juzuk kedua muka 7. Tapa di kubur tak lama sembuh dah. Ia berasa ada aura lah. Ada aura ni. Ketiga, yang semakin menunjukkan bahawasanya sesembahan kaum musyrikin adalah orang-orang saleh, iaitu dengan mengamati tujuan mereka berbuat kesyirikan. Ternyata kesyirikan dilakukan oleh kaum Quraisy intinya ada dua perkara. Pertama, sesembahan-sesembahan tersebut sebagai perantara yang boleh mendekatkan mereka pada Allah SWT, dan yang boleh menjadi perantara kepada Allah hanyalah orang soleh, para nabi dan mereka. Jadi tengah antara Allah dengan dia lah. Allah tak apa dengar, apa kok dia tak boleh dengar dulu dah. Hal ini sangat jelas ditunjukkan oleh firman Allah SWT surah Az-Zumar ayat 3, di mana kaum musyrikin berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surah Az-Zumar ayat 3. Tujuan kedua, untuk memperoleh syafaat dari sesembahan-sembahan mereka di sisi Allah SWT dah. Boleh syafaat. Boleh jadi orang tengah lah. Kabel lah. Kronia kabel. Dan tidak boleh memberi syafaat di sisi Allah kecuali orang saleh, para nabi dan malaikat. Jadi untuk memberi syafaat ni memanglah orang-orang besar, orang rapat neraja kalau kita nak memberi syafaat kita dah. Jadi kabel kita dah. Jadi mesti orang hebat. Jadi itu yang kata Nabi dah. Allah SWT berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'inda Allah.
Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami sisi Allah. Surah Yunus ayat 14. Jadi apa sembah berhala orang soleh ke apa ni, tak wali ke apa, kerana mereka anggap mereka tak wali itu bukan memberi mudarat dan manfaat, tapi pemberi syafaat dah. Pemberi syafaat tetap kafir juga dah. Mengikut surah Yunus ayat 14. Kedua tujuan tersebut merupakan hal yang saling melazimi. Artinya mereka berdoa kepada patung-patung dan para malaikat adalah untuk mendekatkan diri mereka pada Allah SWT dengan memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah SWT. Jadi untuk dekatkan diri dah. Bahkan zahir dari ayat ketiga dari surah Az-Zumar ini menunjukkan tidak ada tujuan lain dari peribadatan terhadap berhala kecuali tujuan ini untuk jadi syafaat. Bukanlah super power dia berhala-berhala ni. Jadi dewa-dewa perantaraan dengan super power dewa besar Tuhan lah. Oleh kerananya Allah SWT menggunakan metod nafi dan isbat. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali dia. Sebab ni je. Jadi semua orang kafir, Hindu, Buddha, apa pun, dia tidak anggap Tuhan super power tu tok wali lah. Tapi dia yang anggap tu berhala-berhala tu sebagai gambaran jemaah lah pada roh orang yang telah dekat dengan Allah, yang boleh rapat dengan Tuhan yang Maha Berkuasa dah. Jadi tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ni nafi dan isbat lah. Ini adalah pembatasan tujuan. Tujuan tu je sebenarnya. Artinya tidak ada tujuan lain bagi mereka selain ini. Bukanlah. Mereka anggap berhala tu ada boleh beri manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Tetap mereka kata dengan izin Allah. Walaupun berhala dia. Atau meskipun ada tujuan lain bagi mereka selain ini, akan tapi inilah tujuan utama mereka. Kalau dia membelik kata sebab lain pun sebenarnya hak ni lah. Dia bukanlah mereka kata direct. Boleh beri kadang-kadang. Tok wali ni lah. Nabi ni lah. Orang soleh ni lah menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Pada Tuhan besar. Dia. Oleh kerana kita biasa katakan bahawasanya hukum asal mereka menyembah berhala adalah untuk bertakarub pada Allah SWT. Hingga datang dalil yang lain yang menunjukkan tujuan lain. Jelas lah. Keempat dah. Manfaat yang kaum musyrikin harapkan dari sesembahan mereka bukanlah kerana mereka meyakini bahawasanya sesembahan mereka tersebut ikut mengatur alam semesta ini. Bukan orang musyrikin kata berhala ni je kawai alam ni dia. Semesta ni. Akan tapi manfaat yang mereka harapkan adalah sekadar manfaat syafaat. Jadi orang kafir disembah berhala. Berhala tu dekat Tuhan. Kadang-kadang tak ada mandat ketahanan pun tak. Sekadar nak nyapakan hajat orang minta dia ni nak sapa Tuhan. Ingatlah hal ini kerana hal ini merupakan inti permasalahannya. Fungsi para sesembahan tersebut adalah hanya sebagai pemberi syafaat di sisi Allah sahaja, bukan tunai hajat tu, tapi dia menyampaikan hajat. Sebagaimana telah lalu. Ar-Razi berkata tak kala mentafsirkan firman Allah SWT surah Ar-Ra'd ayat 16. Qala al-Baydawi lamma kanat al-yahud yasjuduna li quburi anbiya ta'ziman li sya'nihi wa yaj'alunahu qiblah wa banu jawu fi shalah nahwaha fattakhadhuha awthanan la'anahum Allah wa mana'al muslimin an misla dhalik wa nahahum anhu. Amma man ittakhadha masjidan bi jiwari salih aw salla fi maqbaratihi wa qasdu bihi al-istizhar bi ruhi wa wusul athar min athar ibadatihi ilahi la ta'zim lahu wa tawajjuh fala haraja alayhi al-athra anna مدفن إسماعيل في المسجد الحرام عند الحطيم ثم أن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرر المصلي بصلاته والنهي عن الصلاة في المقابر بالمنبوشة لما فيها من النجاسة انتهت. Apakah mereka menjadikan berapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya
Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka, iaitu perkara-perkara ini sembahan-sembahan yang disangka oleh mereka sebagai syarikat-syarikat Allah SWT, sekutu dan bersekutu dengan Allah. Ambil sebahagian dan mandat ketuhanan dah. Tidaklah memiliki penciptaan sebagaimana penciptaan Allah SWT hingga boleh mereka katakan bahawasanya sembahan-sembahan tersebut bersyarikat bersekutu dengan Allah SWT dalam penciptaan, sehingga wajib untuk bersyarikat dengan Allah SWT dalam penyembahan. Bahkan kaum musyrikin mengetahui dengan jelas sekali bahawasanya patung-patung tersebut tidak menimbulkan perbuatan sama sekali. Tidak ada penciptaan, tidak ada pengaruh. Sebenarnya buat apa tu Allah SWT. Jika perkaranya demikian, maka menjadikan mereka sebagai syarikat bagi Allah SWT dalam penyembahan merupakan murni kebodohan dan kedunguan. At-Tasir Kabir, juzuk ke-9, ayat 33. Maka jelaslah bahawasanya inilah hakikat kesyirikan kaum musyrikin Arab, yang mereka menjadikan sembahan-sembahan mereka baik berhala maupun para malaikat hanyalah sebagai perantaraan saja yang mendekatkan mereka kepada Allah SWT, dan sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah SWT dalam memenuhi hajat dan keperluan mereka di dunia. Jadi mereka jasa patuh saja, jadi orang tengah. Apa Allah yang bodoh macam raja dunia dah, tak tahu kalau orang tak oyak dah. Kena ada orang tengah jumpa raja. Itulah tujuan mereka menyembah sembahan-sembahan selain Allah SWT. Jadi mereka sama sekali tidaklah meyakini bahawa sembahan-sembahan mereka, tok-tok wali, tok-tok guru, berhala tu, tok-tok ruh, tok wali, berhala tu tak ada apa sebenarnya sembuhnya di sebalik berhala tu dah. Tok wali dah. Termasuk para malaikat yang mereka sembah juga memberi manfaat dan mudarat secara langsung. Inilah difahami dari penjelasan Ibn Jarir At-Tabari, Qurtubi dan Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi mereka ni tidak yakin bahawa tok-tok wali tu boleh beri manfaat dan mudarat secara langsung. Jadi yang beri manfaat mudarat tetap Allah SWT, kafir dulu pun dah. Akan tapi yang lebih berbahaya dari kesyirikan kaum musyrikin adalah jika seseorang meyakini bahawa bolehnya beristighasah pada mayat kerana mayat-mayat tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur sebahagian hak rububiyah Allah, sebagaimana diyakini oleh sebahagian sufi. Jadi kadang-kadang sufi ni lebih berat daripada orang kafir musyrikin sehingga dia menganggap tok wali ni diberi berandak ketuhanan tasarruf betul urut ada dah. Jadi ada hajat ke apa minta dengan tok wali, tak perlu minta dengan Allah SWT. Kalau kita anggap malaikat memang jaga, sungguh dah jaga rezeki, jaga nyawa ke apa. Tapi kalau kita minta ke apa terus dengan malaikat, tak minta dengan Allah, syirik dah. Dah minta rezeki dah, walaupun malaikat dah beri rezeki. Minta dengan malaikat jangan tarik nyawa kita, secara dia gaib tak nampak depan kita. Ini jadi lebih kurang lah dengan minta dengan berhala ke gapo roh dah. Kerana telah seolah-olah dia jadi malaikat tu jadi terima mandat ketuhanan dah. Penutup. Jika istighasah kepada para mayat adalah baik dan sangat bermanfaat, kenapa tidak ada satu hadis pun yang menganjurkan hal tersebut? Kenapa para sahabat tidak melakukan hal ini? Bukankah seharusnya amal istighasah, minta tolong dengan benda gaib ni, kepada mayat sepada semati merupakan syiar Islam jika memang disyariatkan? Kalau betul mesti tak sahabat buat dah. Sebagaimana istighasah kepada mayat merupakan syiar dari kaum sufi, bahkan kaum sufi pun begitu marah jika ada orang yang melarang beristighasah pada para wali. Marah ni. Dia cerita keramat tok wali tu, orang tak percaya yang marah. Tahu jika tolak keramat ni. Sebab maksud dia akad tok wali tu, keramat pelik-pelik tu dia nak suruh ada sifat ketuhanan pada tok wali, boleh minta dengan tok wali, tak boleh minta dengan Tuhan. Bahkan menghukumi orang yang melarang tersebut sebagai orang musyrik atau kafir. Bukankah ini merupakan bentuk memutarbalikkan fakta? Dia buat syirik, tuduh ke orang lain. Tauhid menjadi syirik dan syirik menjadi tauhid pula dah. Wallahu a'lam. Setakat itulah perbincangan kita. Kita sama pula lepas ni. Subhanakallah wa hamdaka, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.